Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdzal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah, kita dipertemukan lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah. Kita masuk pada bab yang baru, muka surat 20. Kepada tuan-tuan yang bawa kitab boleh rujuk muka surat 20, dan tuan-tuan yang menghafaz kitab insya-Allah buka juga pada muka surat yang ke 20. Kan salli ala sayyidina Muhammad. Bab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Kita masuk pada bab yang kedua dalam perbahasan kitab Penawar Bagi Hati ni. Kitab Penawar Bagi Hati ni tuan-tuan, ataupun Syifaul Qulub, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi, kan, yang duduk mengajar di Masjidil Haram. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Dia mengarang satu kitab, salah satunya kitab ni yang masyhur, yang banyak kita gunakan di alam Melayu ni. Dia panggil sebagai kitab tasawuf. Perkataan tasawuf ini tuan-tuan bukanlah perkataan asal ataupun perkataan asal daripada ilmu ni. Jadi ulama terkemudian ini yang meletakkan nama tasawuf itu. Dulu-dulu dia belajar, tuan-tuan sekalian, kalau belajar ilmu yang berkaitan dengan ini, dia panggil sebagai ilmu akhlak atau ilmu adab atau ilmu tazkiyatun nafs. Cumanya tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, sekarang ini dia lebih masyhur dengan nama ilmu tasawuf. Salah satu daripada bidang ataupun cabang yang wajib kita belajar, yang duduk di bawah ilmu ataupun cabang daripada ilmu fardu ain, gitu. Jadi ulama ni menulis, tuan-tuan sekalian, dan hari itu kita telah selesai membincangkan tentang 7 anggota yang wajib kita jaga. Yang pertamanya mata, kemudian lidah, kemudian telinga, kemudian perut, kemudian lidah, mata, mulut, mata, telinga, macam mana? Ustaz ni macam mana? Perut, tangan, kaki, faraj, kan? Ada 7 semua anggota. Hari ni nak belajar pula tentang qulub ataupun qalbu. Apa dia tuan-tuan? Hati. Yang semalam ni, yang sebelum ni kita belajar 7 anggota itu kita belajar, dia panggil maksudnya anggota-anggota daripada tubuh tu. Kalau tuan-tuan nak faham, hari tu ni kita belajar basic dalam bidang ilmu ni tuan-tuan. Kalau nak belajar, nak mudah faham ni, macam kita belajar ilmu perbaik kereta. Gitu. Jadi sekarang ni nak belajar tentang enjin kereta. Dia punya apa? Main dia, utama dia. Kalau rosak enjin ni maka tak berjalan. Hari tu kita belajar tentang tayar. Yang tayar ni kalau rosak boleh menyebabkan tak berjalan kereta juga. Faham sekalian? Tapi bukan yang utama lagi. Hari tu belajar tentang lampu brek belakang, belajar tentang, faham lah, exhaust. Macam tu lah, nak bagi perumpamaan pun tak pandai sangat. Tapi anggota-anggota yang tu je. Hari ni tuan-tuan, ni masuk bab yang berikut, yang ni dah makin dalam dah. Dia masuk macam mana kita nak jaga ni. Yang dalam ni nama dia hati. Hari tu belajar tentang mulut. Percakapan ini boleh menyebabkan rosak masalah hati.
menimbulkan titik-titik hitam yang menyebabkan hati jadi keras. Itu disebut oleh Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, disebut, kalaulah pagi itu, kalaulah hari itu kamu merasakan hati kamu keras, rasa hati keras. Hati keras ni macam mana? Berasa macam tak boleh nak terima teguran, tak boleh, tak teringin nak buat amal. Orang sebut tentang buatlah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, khairun minad dunya ma fiha, lebih hebat daripada segala dunia dan isinya. Orang lain semua boleh buat, dia tak teringin nak buat. Maksudnya ilmu tetap masuk dalam hati dia sebab hati dia keras. Kalaulah subhanallah katanya musalli ala sayyidina Muhammad, contoh macam bangunlah tahajud 2 rakaat pun jadilah, nanti keadaan padang mahsyar sangat teruklah, kamu duduk dalam keadaan bersesak-sesaklah, ramai sangat manusia ni, sampai kamu mengharapkan Allah memandang kamu. Rabbi salim, mulut tu, wahai Tuhanku tolonglah aku, kesianlah dekat aku. Sekalian duduk sebut waktu tu dengan peluh tenggelam sampai ke hidung, sampai ke dagu, duk cerita dekat dia. Tuan-tuan, dan semua orang waktu tu duk berasa macam takut bila dengar tentang kisah tu. Bila cerita tentang neraka, dahsyatnya neraka ni, lekang kulit-kulit dan daging-daging dia, tuan-tuan, dibakar sampai hangus, kemudian tumbuh balik dan merasakan sangat kesakitan yang teramat sangat. Semua orang berasa takut dengan apa diceritakan, tapi dia tak berasa apa. Orang suruh buatlah amal supaya nanti akan terselamat ni, 4 rakaatan qabla zuhri wa ba'daha, 4 rakaat sebelum dan selepas daripada zuhur, supaya nanti kamu haramallahu ta'ala minan nar, kamu akan diharamkan daripada neraka. Neraka tak boleh, kamu tak boleh nak masuk sebab nama kamu diharamkan daripada neraka. Dia dengar tuan-tuan sekalian, tapi dia tak teringin nak buat. Sikit pun benda-benda tu tak bagi kesan dalam hati dia, itu menunjukkan hati dia keras. Faham tak ni sekalian? Itu kata ulama yang pertama. Kata Malik bin Dinar yang kedua, dia kata, kalau kamu hari itu kamu merasakan bahawa tubuh kamu ni jadi lemah. Lemah tu lemah untuk beribadat kepada Allah. Dia susah nak bangun, subhanallah, tuan-tuan sekalian. Sembahyang sunat dia malas nak buat, baca Quran dia susah nak buat, nak bangun tahajud apatah lagi. Malas sangat, dan badan dia, tubuh dia sangat lemah daripada untuk melakukan ibadat. Tuan-tuan, dan yang ketiga kata Malik bin Dinar, apa ni tuan-tuan sekalian? Musalli ala sayyidina Muhammad, rezeki kamu tertahan. Rezeki kamu tertahan. Musalli ala sayyidina Muhammad, maksud dia hilang berkat dalam rezeki dia. Dapat banyak tapi tak tahu duit tu pergi mana. Masalah bertimpa satu demi satu, tuan-tuan sekalian. Sekejap itu jadi sekejap itu, rezeki dia tertahan. Rezeki ni tuan-tuan ingat bukan semata-mata duit. Rezeki ni bukan semata duit, tuan-tuan. Kesihatan itu rezeki. Faham? Anak-anak yang soleh itu rezeki. Rumah tangga yang tenang itu rezeki. Isteri yang solehah itu rezeki. Suami yang soleh itu rezeki. Anak-anak yang mendoakan dia itu rezeki. Subhanallah, anak masya-Allah sembahyang bagus, masya-Allah Rabbi, itu rezeki Allah bagi dekat dia. Anak yang soleh, anak yang baik macam tu. Faham? Rezeki macam-macam, tapi rezeki tertahan daripada dia. Kata Malik bin Dinar, cuba cek perkataan-perkataan kamu. Mungkin ada kalam kamu itu yang tersilap, yang menyebabkan tertahan rezeki, yang menyebabkan musalli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian, apa dia, amal dia tak boleh nak buat. Ataupun yang menyebabkan, kata Malik bin Dinar, apa lagi tuan-tuan sekalian, muslimat hati dia menjadi keras. Tuan-tuan, mulut punca hati dia keras. Hati mana ni? Qulub. Faham? Musalli ala sayyidina Muhammad. Tangan punca hati dia keras. Mata punca hati dia keras. Semua tu kita dah belajar dah itu. Macam mana nak jaga mata, macam mana nak jaga tangan, macam mana nak jaga mulut, macam mana nak jaga kaki. Habis 7 anggota tu tuan-tuan, dah selesai dah macam mana nak jaga anggota supaya anggota ni tak boleh merosakkan hati kita. Hari ni pula kita nak belajar tentang enjin. Enjin tubuh. Yang Nabi SAW sebut apa tuan-tuan sekalian? Ana fi kulli jasadin mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Sungguhnya pada setiap jasad itu ada seketul daging. Kalau elok daging ni, maka eloklah seluruh tubuh dia. Kalau buruk daging ni, maka buruklah seluruh tubuhnya. Itu adalah hati. Tuan-tuan sekalian, saya lihat kenderaan kita ni, kita boleh tahu kalau dia ada jerking, dia dah berasa macam tak comfortable, bawa tuan-tuan tekan pun tak apa nak pi. Maksud dia apa? Dia ada problem sikit dekat enjin dia. Tuan sekalian, ada problem dekat enjin dia. Mungkin plug dia masalah. Mungkin musalli ala sayyidina Muhammad, mungkin air flow dia problem, kan? Mungkin injection dia ada problem sebagainya, tuan-tuan. Musalli semat tu. Macam tu dengan tubuh kita ni. Kadang-kadang boleh berasa kita ni, tuan-tuan sekalian. Ada ketika tuan-tuan kita semangat semayang. Ada ketika rasa sedap semayang, tuan-tuan.
Ada ketikanya rasa malas nak sembahyang. Waktu tu menunjukkan bahawa apa? Yang kita ni ada problem. Problem tahu mana? Tang enjin dia. Enjin dia tu pada ni hati ni. Faham tak? Mungkin sebab makannya berlebihan, mungkin sebab tidurnya berlebihan, mungkin sebab ada riak dalam amalan-amalan dia, mungkin ada takabur yang wujud dalam diri dia, mungkin. Ini semua benda-benda yang menyebabkan enjin dia boleh rosak, tuan-tuan sekalian. Dan kita nak belajar macam mana cara untuk kita pastikan yang enjin kita sentiasa diservis setiap hari, tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, supaya ibadat kita lancar dan kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kedua pada menyatakan qalbu, artinya jantung. Jantung ni nak kenal, dia tafsir ni jantung, tuan-tuan. Dia tak tulis hati. Sebab qulub ni, tuan-tuan, masalih ala Sayyidina Muhammad, dia tafsir ni jantung. Nak tahu jantung ni sama ke dengan hati yang kita duk sebut selalu hati-hati tu, nak tahu. Baiklah, masalih ala Sayyidina Muhammad. Dan padanya 10 bab katanya. Dan padanya 10 bab yang mengandung akan sifat-sifat kecelaan yang 10. Ketahui olehmu bahwasanya qalbu itu ada bagiannya 2 makna. Ada baginya 2 makna. Dia kata dalam kitab ni, dalam bab ni, tuan-tuan, yang bab yang nak bincang tentang jantung ni, dia bagi kepada 10 bab kecelaan. 10 bab yang berkait dengan celah. Celah maksud mana? Celah ni yang merosakkan jantung ni. Macam mana nak clearkan celah ni? Dan setiap celah tu dia buka satu bab. Maksud dia kalau kita bincang satu bab sebulan sekali, dia ada 10 bulan. Kan? Dan pula satu bab tu bukan boleh sempurna satu kuliah. Mungkin satu bab tu satu jadi 2 kuliah. Mungkin tahun depan, mungkin tahun depan, tuan-tuan sekalian. Mesti tahun lagi satu baru kita selesai dalam bab yang tu ni. Kitab ni nipis tapi panjang perbahasan dia, no? Begitu keadaan yang masalih al-syimat, tuan-tuan. Baik. Dia buka kepada 10 bab yang menceritakan tentang sifat-sifat kecelaan yang 10. Jadi nak kena hapuskan sifat kecelaan yang 10 tu supaya kita boleh selamat nanti dalam kita melakukan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui olehmu bahwasanya qalbu itu ada baginya 2 makna. Maksud hari ini tafsir apa, tuan-tuan sekalian? Makna daripada qalbu tu apa? Yang pertama dia kata qalbun jismaniyun. Qalbun jismaniyun. Apa maksud qalbun jismaniyun? Qalbu iaitu daging yang ditaruh di dalam dada sebelah kiri yang menyerupai dia akan jantung pisang. Dia tahan tak Syekh ni? Dia cerita maksud yang pertama ni, kalau qalbun jasmaniyun ni, tuan-tuan, apa dia? Ialah satu ketui daging yang diletak di dalam dada di sebelah kiri yang rupa dia macam jantung pisang. Sungguh, tuan-tuan. Jantung pisang. Itu nama jantung pisang ni. Dan mereka buat kajian rupa-rupanya, tuan-tuan. Jantung pisang tu ada ubat juga kepada jantung. Saya belajar satu, dia panggil masalah semak, tuan-tuan, bentuk satu-satu herba tu dia sesuai dengan penyakit dia. Kalau macam pegagar tu dibentuk dia macam buah pinggang, dia pegagarnya buah pinggang. Bentuk buah pegagar juga macam bentuk otak, maka memang untuk otak ubat dia. Faham? Begitu keadaan dia. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi jantung pisang ni macam jantung. Wallahu alam ku ubat dia berkait dengan jantung. Tuan-tuan pergi kajilah tengok. Kan? Tuan-tuan yang berkaitan tu pergi kaji tengok, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud yang pertama. Dan iaitu daging yang tertentu di dalamnya ada lubang, dan di dalam lubang itu ada darah yang hitam. Itu maksud yang pertama. Maksud pertama dia daging, seketui daging yang bentuk dia macam jantung pisang duduk sebelah kiri tubuh dada ni. Kemudian dalamnya ada lubang-lubang, dan dalam lubang-lubang itu ada darah-darah yang hitam. Itu yang dimaksudkan dengan maksud pertama. Itu maksud jantung yang betul-betul punya jantung lah. Tengok, tuan-tuan. Masalah asmat. Yang ni kalau kita berlari, dia berlari. Tengok. Kita berlari, kita berjalan, dia berjalan. Ni jantung ni. Kalau kita berlari, dia berjalan juga. Faham? Kalau kita berhenti, dia berjalan. Kalau dia berhenti, kita jalan. Itu jantung yang tu. Itu jantung yang pertama. Itu maksud qalbu yang pertama. Yang kedua dia kata maksud qalbu ni apa? Iaitulah qalbun rohaniyun. Qalbun rohaniyun, iaitulah, tuan-tuan yang ada kitab tu dan tanda tu, tanda baris tu, qalbun rohaniyun.
Qalbun tadi jismaniyun. Tu. Ni qalbun rahaniyun, iaitulah sesuatu yang halus, yang mengetahui dan mengenal dan mendapat daripada manusia. Tuan-tuan masalli ala sayyidina Muhammad, yang qalbun rahaniyun ni yang nak bincang ni lagi satu ni, dia cara nak kenal manusia ni melalui ni. Dia boleh kenal manusia dengan qalbu rohani ni. Orang tu orang yang baik, dia kenal dengan qalbu rohani ni. Orang tu orang yang soleh, dia kenal dengan qalbu rohani yang tuan-tuan sekalian masalli ala. Dan tuan-tuan tengok macam mana kita berkomunikasi dengan manusia menggunakan hati. Sebab tu tuan-tuan tengok orang-orang yang marah, bila dia bergaduh, tuan-tuan, suara dia tinggi, marah. Padahal duduk depan-depannya. Sungguh tuan-tuan, duduk depan, tapi suara tinggi, marah. Bukan jauh dah, dekat dah. Lagi dekat kadang-kadang bila dia marah tu, dia tunjuk-tunjuk muka kawan tu. Nampak kecil-kecil dekat depan ni. Zurka-zurka bersembuk yang lihat kawan tu. Faham tak? Marah. Padahal kalau dia cakap pelan-pelan, dengar tak? Dengar. Tapi pasal apa? Cakap kuat-kuat. Faham? Marah Musa Syamat. Cuba tengok pula kalau orang yang berkasih sayang, bercinta. Faham? Dia cakap kuat ke cakap pelan? Cakap pelan lah. Duduk dekat, cakap pelan. Musa Syamat. Duduk jauh pun cakap pelan juga. Duduk telefon pun cakap pelan juga. Pelan-pelan. Cuba tengok marah. Wow. Hari tu ada seorang duduk bergaduh dekat waktu saya nak flight kemarin. Dekat airport ni, nak boarding tuan-tuan, duduk kat depan tu. Dia duduk bergaduh Cina tu. Sehingga saya tak faham dia cakap apa, dia cakap Cina. Tapi teringat nak tahu, kalau boleh nak tahu, kita nak tahu dia cakap apa. Masa dia sibuk kipoci kita ni kan. Faham tak? Apa. Marah. Dah cakap pelan-pelan sudah, orang tu dengar. Tak tuan-tuan marah. Pasal apa? Pasal perasaan waktu tu tuan-tuan dia terkait dengan hati. Orang yang sedang marah tu, hati dia dengan orang hati lagi satu tu jauh. Faham? Dia sangat jauh. Sebab tu dia communicate tu bukan telinga dah. Yang dia bercakap tu bukan mulut dah, tapi dia bercakap tu hati. Yang duk keluar daripada kemarahan tu pada mana? Daripada hati dia, bukan daripada mulut dia. Kadang-kadang hati ni dah melampau daripada akal dia waktu tu. Dia tak boleh nak fikir rasional dah. Cakap apa jauh. Tapi cuba orang bercinta tuan-tuan sekalian, hati tu dekat. Sebab tu bisik-bisik. Macam mana bisik-bisik. Kalau boleh ni tuan-tuan nak tulis dalam Facebook pun, nak tulis tu cara bisik-bisik. Faham tak ni? Tak sabarlah you tunggu you balik. Apa sudahlah yang buah dalam Facebook pasal apa? Kita tulis kat bawah tu, melugai aku dengar nak terberak. Cerita dalam Facebook pasal apa? Hati tu dekat. Bila hati tu dekat, Musa Syamat bercakap pun dekat. Tu cerita hati tuan-tuan. Faham tak ni? Qalbu dia panggil. Musalli ala sayyidina Muhammad. Nak kenal orang, qalbu. Kemudian dia kata Musalli ala Syamat, dan hakikat manusia. Nak kenal macam mana manusia tu, hakikat dia macam mana? Ni, hati ni. Dan dia juga yang dihadapkan kepadanya perkataan-perkataan. Nak bercakap dengan orang pun hati. Sebab tu subhanallah, bila ada orang bercakap, dia panggil bercakap dengan hati. Memang dia bercakap dengan mulut. Kadang-kadang kita dengar tu tuan-tuan, boleh teriak, boleh keluar yang mata kita. Pasal apa? Orang tu bercakap dengan hati. Sebab tu kadang-kadang tuan untuk bagi tazkirah. Dia beza share-share tuan-tuan sekalian, untuk guru yang bercakap tuan-tuan yang tidak ada manfaat apa atas dunia dia. Dia mai tu bercakap dengan hati. Ikhlas sungguh. Maka tu dia akan sentuh hati setiap orang yang mai tu balik tu nak beramal dengan ilmu yang dia mengajar tu. Pasal apa? Berkatnya ilmu tu hasil daripada ikhlasnya hati dia mengajar. Tuan-tuan bisa dengar macam tu? Kadang-kadang anak-anak kita pergi mengaji, tuan-tuan mengaji tak boleh apa, mengaji tak boleh apa. Pasal yang mengajak dia tuan-tuan bukan mengajak dengan hati dah, tapi dia mengajak sebab material, dia mengajak sebab habuan yang dia dapat. Dan faham tak? Maka waktu tak boleh nak sentuh hati-hati orang. Pasal apa? Pasal dia main mengajak tu bukan dengan hati dia, tapi dia mengajak tu dengan habuan yang dia dapat. Semua terkait dengan hati tuan-tuan sekalian. Sebab tu dia kata apa? Hakikat, nak kenal hakikat manusia, nak bercakap dengan manusia, semua berkait dengan hati. Dan ia juga Musalli ala sayyidina Muhammad, dan ia juga yang disurat, yang disuruh dan yang dilarang. Dalam hati ni juga tuan-tuan yang terkait dengan disuruh dengan dilarang, terutamanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan nanti akan belajar bagaimanalah tuan-tuan sekalian amalan yang tuan-tuan buat akan tertolak disebabkan oleh hati. Amalan dia buat tu elok sangat dah, tapi tertolak disebabkan oleh hati yang tak ikhlas, disebabkan oleh hati yang riya, disebabkan oleh hati yang ujub, disebabkan hati yang takabur. Perbuatan itu tuan-tuan Musalli Syamat menyebabkan sahnya ibadat, tetapi yang dalam hati itu menyebabkan ibadatnya tidak diterima. Nak faham nah? Itu Musalli ala sayyidina Muhammad. Dan ada bagi Musalli ala sayyidina sangkut paut dengan qalbu itu jasmani dan sangkut pautnya, dan ada pada Musalli bagi sangkut paut dengan qalbu itu jasmani,
Dan sungguhnya tercabang kebaikan akal manusia, kebanyakan akal manusia mengetahui sungguh sangkut paut antara keduanya itu, kerana bersangkutan daripadanya itu menyerupai akan persangkutan arad dan jisim. Dia kata subhanallah, sangkut paut di antara qalbu tadi ni, musalli ala sayyidina Muhammad, yang jasmani dengan qalbu yang rahani tadi ni. Tuan-tuan, qalbu yang jasmaniyah tadi ni jantung. Jantung ni dia akan menggerakkan seluruh tubuh ni. Kalau jantung ni tuan-tuan dia fail, maka fail seluruh tubuh tu. Maksud dia apa? Nak buat ibadat pun tak boleh, nak semayang pun tak boleh, nak bercakap dengan orang pun tak boleh. Dan faham dah ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Yang lagi satu dia panggil masalli ala sayyidina Muhammad qalbun rohaniyun. Qalbun rohaniyun ni tuan-tuan sekalian, masalli ala sayyidina Muhammad, dia ni pula tuan-tuan, kalau dia mati, maka ibadat yang dia buat walaupun yang tadi ni tak sempurna, walaupun tadi ni sempurna elok, tubuh badan dia cantik, tapi menyebabkan ibadatnya tidak diterima, percakapannya tidak didengar, hatinya tidak menyentuh hati orang lain, banyak perkara yang tak berlaku tuan-tuan sekalian. Disebab apa? Disebab hati yang rohaniyun ni mati. Maka kedua-dua ni sangat bersangkut paut di antara satu sama yang lain. Faham elok? Nak jadi sempurna manusia tu elok, yang rohani ni pun cantik, yang jasmani ni pun kena cantik. Yang disebut sebagai qalbun rohaniyun, yang duduk tersembunyi, yang sir yang duduk di dalam tubuh dia pun tentang kena baik, yang ni pun kena baik. Maka waktu tu dia jadi seorang manusia yang sangat sempurna untuk dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak tu? Tuan-tuan serius yang malam ni. Tengok betul serius tu malam ni, subhanallah. Tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Rasa macam berat yang malam ni nah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Dia kata persangkutan itu, sangkut paut itu macam apa? Macam arak dan jisim. Arak ni apa tuan-tuan? Sifat. Jisim ni apa? Benda. Contoh macam rantai. Rantai, kalau rantai itu tuan-tuan, dia duduk di mana? Dia duduk leher, baru dia jadi perhiasan. Kalau rantai tak duduk di leher, pergi letakkan tunggui kayu, dia panggil perhiasan tuan-tuan? Dia tak panggil perhiasan. Nak jadi perhiasan yang sempurna apabila rantai itu diletak di leher orang tu, maka waktu tu barulah dia jadi perhiasan sempurna. Itulah contoh sangkut pautnya di antara qalbun jasmaniyun tadi ni dengan qalbun rohaniyun tadi ni. Faham ni? Kalau tak sempurna maka tak dipanggil dia perhiasan. Kalau tak sempurna maka tak panggil dia perfect, sempurna gitu keadaannya. Baik. Atau persangkutan yang memakai perkakasan seperti perkakas dan apabila disebutkan akan jantung dalam kitab itu, maka dikendaki makna yang kedua, dan inilah yang dikendaki oleh firman Allah Ta'ala. Dia nak sebut apa? Dia kata yang nak bincang dalam kitab ni, qalbun mana satu? Nak bincang dalam kitab ni qalbun jasmaniyun ke qalbun rohaniyun? Dia kata yang nak bincang dalam kitab ni, yang ulama-ulama nak bahas dalam kitab ni ialah qalbun rohaniyun. Adapun tentang qalbun jasmaniyun, tuan-tuan pergi mengaji kitab perubatan, tib. Faham? Pergi mengaji bab berkaitan dengan jantung, macam mana saraf dia, macam mana dia punya apa semua, yang tu pergi mengaji kitab tib medical. Yang ni tuan-tuan nama kitab tasawuf. Kita nak bincang tentang qalbun rohaniyun, qalbun qulub yang duduk bahagian tersembunyi rohani tersebut. Subhanallah, tu maksud dia. Dan subhanallah dia kata apa tuan-tuan, dan makna kedua itu ialah yang dikendaki dengan firman Allah Taala, macam mana yang Allah sebut dalam Quran, qulir ruhi min amri rabbi. Tengok dia dekat tu satu. Tanda tuan-tuan tengok di bawah tu. Satu tu apa? Satu tu ialah ayat ini petikan daripada surah Al-Isra, ayat raqam. Ra qaf mim, raqam. Raqam tu maksud nombor. Ya, nombor apa tu tuan-tuan? Apa tu? Nombor V terbalik ustaz, dia kata. V terbalik tu nombor apa? 7. Bawah. Cari tak jumpa di. Sekalian, tu 75, raqam 75, surah Al-Isra 75. Ni kaedah mengaji. Faham tak? Orang tolong pemudah dekat kita. Kitab ni dulu tuan-tuan tak ada reference langsung. Titik pun tak tahu mana. Sebab tu kalau tak mengaji, tuan-tuan baca kitab ni, kitab-kitab lama ni tu, dia cari berhenti tak ada.
Dia kalau baca kitab lama, jenis kita tak menadah kitab, tahu apa jadi? Baca tak tahu nak berhenti tak mana. Oh, sebab dia bukan ada titik. Maka tuan-tuan Musalli ala Syahmat 85. Sorry 85. Sorry. 85. Cari titik tak jumpa. Cari titik tak jumpa. Pasal apa? Pasal dia mana ada titik. Jadi orang tolong pemudah kat kita dah. Tulis dekat situ tuan-tuan Musalli ala Syahmat, tu referen dia. Muka pada surah Al-Isra ayat 85. Artinya bersabda olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, selepas artinya tuan-tuan buh bracket, buh apa dia panggil apa? Musalli ala Syahmat, buka tutup. Buka apa dia panggil? Buka kurungan. Dia buka dulu kan tutup dulu. Buka dulu. Buka kurungan tu kan. Buka kurungan tu. Senang nanti nak refer balik, nak baca balik reti. Faham? Pakai dak tak baca dah Ustaz, dia cerita dia. Baiklah, kami duk mengajar kita ni tuan-tuan, kita duk mengajar dengan budak-budak memang duk buat macam tu, terbiasa macam tu. Senang pun tuan-tuan nak refer. Artinya buka kurungan bersabda olehmu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhanku. Tutup kurungan dekat situ. Situ tuan-tuan dia panggil Musalli ala Syahmat, terjemah daripada ayat tadi, dia berhenti kat situ aja. Kalau tuan-tuan tak tanda, tuan-tuan akan sambung terus sampai ke depan. Waktu tu dia terkeluar dah daripada perkataan semacam tuan-tuan duk istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih kan. Kita duk istighfar bagi-bagi kan lepas subuh kan. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tu ya. Tu zikir tu. Kan saya silap kan? Yalah. Kita buat yang itulah. Tapi silap sebab berhenti tak betul. Berhenti tak kena. Berhenti kena datang mana? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab apa? Sebab illa tu kecuali. Illa tu kecuali. Asyhadu apa? La ilaha illallah. Alladzi la ilaha illa, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan. Berhenti tak melainkan. Berhenti dekat melainkan. Sepatutnya melainkan dia mesti ada sambung kat ujung tu. Melainkan siapa? Melainkan hu tu apa? Dia. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Al-hayyul qayyum, yang hidup, yang berdiri sendiri. Wa atubu ilaih, dan kami bertaubat kepadanya. Berhenti. Tidak silap. Berhenti tak? Parking tak kena. Berhenti tak kecuali. Tak betul lah. Sudah faham tak cerita apa ni? Oh, malam ni serius macam tu. Lemah perut saya dengar tengok ni. Faham tak tu? Astaghfirullah. Lepas ni nak sebut macam mana? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Betul? Ataupun sambung terus. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Betul? Faham tak tu? Subhanallah musalli ala sayyidina Muhammad. Baik. Berhenti kat situ. Buat bracket itu. Dia kata musalli ala, pendeknya qalbu dan roh itu dan nafsu itu ketiga-tiganya satu makna. Oh, rupa-rupanya tuan-tuan, duk sebut qalbu tu subhanallah, duk sebut jantung, duk sebut roh, duk sebut nafsu, tu semua benda sama. Faham? Lepas ni kalau berjumpa berkait dengan roh, oh yang itulah juga qalbu. Oh lepas ni berjumpa tentang qalbu, oh itu juga roh. Oh dengar tentang nafsu, oh itu juga qalbu, dan itu juga roh. Tiga-tiga tu dengan makna yang sama, kata pegang kitab ni. Pada salah satu daripadanya segala makna ketiga-tiganya sama saja, tiga-tiga tu. Dua-dua tiga-tiga pun jadi makna-makna yang sama. Berkata akan dia oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Inilah yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dia sebut apa? Roh,
qalbu, nafsu, itu semua benda yang sama yang duduk di dalam tubuh manusia, yang menyebabkan tuan-tuan diterima ikhlas amal dia, yang menyebabkan dia tu melakukan syirik kepada Allah, yang menyebabkan dia tu tuan-tuan musalli ala sayyidina Muhammad, kerah hatinya, semua benda tu semua duduk dalam satu benda yang boleh juga disebut sebagai qalbu, yang boleh juga disebut sebagai roh, dan boleh juga disebut sebagai nafsu. Ayat tadi dalam Quran tadi surah Al-Isra tu dia sebut apa? Dia sebut qulir ruhu min amri rabbi. Bersabdalah olehmu wahai Rasulullah, bermula roh itu daripada pekerjaan Tuhan kamu. Itu sebut roh. Roh juga dengan maksud qalbu tadi ni. Faham? Baik. Kemudian lazimkanlah olehmu akan memelihara jantung engkau daripada segala kelakuan yang tercela seperti takabur dan riak. Kerana beberapa perkara. Dia kata selalu-selalulah tuan-tuan, yang mula-mula sekali dia nak mukadimah dekat kita sebelum nak bincang tentang panjang-panjang macam mana cara untuk kita berjaga daripada jantung ataupun qalbu kita ni tuan-tuan. Dia kata paling-paling awal, paling tidak pun jaga daripada dua perkara ni dulu. Apa dia ni tuan-tuan? Tak mahu nak bincang panjang-panjang lagi. Mula dengan dua ni dulu. Apa dia? Elakkan diri daripada takabur. Apa maksud takabur? Tinggi diri. Subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ni diri, takabur, sombong. Kita pun sebut takbur, orang ni takbur. Faham tak ni muslimat? Tuan-tuan, biasakan kita rendah diri. Orang yang rendah diri tuan-tuan, Allah tak akan hina dia. Orang yang merendah diri, Allah akan angkat darjat dia. Tuan-tuan jangan risau. Orang yang merendahkan diri di kalangan manusia, Allah akan mengangkat darjatnya di kalangan manusia. Kalau orang yang mengangkat diri di kalangan manusia, Allah akan menghina dia daripada kalangan manusia. Ada seorang musalli ala sayyidina Muhammad pada satu ketika oleh ulama ni tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, bagaimana waktu dia pergi mengerjakan waktu dia sedang bertawaf, dia tengok ada seorang yang duduk dalam kemegahan. Dia musalli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, dia sedang bertawaf, dia tengok ada orang ni, polis sedang jaga dia. Dia duduk dalam martabat tinggi waktu tu. Biasa tak tuan-tuan tengok benda-benda lagu tu? Tuan-tuan kan? Waktu tawaf ada orang yang dikawal ni, duduk, orang protect dia, orang jaga keliling dia, duduk tawaf. Sampai dia ni syekh ni tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, dia tertolak, dia terlepas ke tepi. Guru saya sebut, baru-baru ni tak lama, guru saya sebut bila duk cakap tentang tinggi diri. Dia kata tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, bila kita pergi Mekah tuan-tuan, jangan sampai tuan-tuan menolak orang. Jangan sampai kita tepih orang, ataupun tuan-tuan sigung orang, ataupun tuan-tuan langkah kepala orang. Walaupun dalam keadaan waktu tu bersesak, tuan-tuan boleh buat macam tu. Dia taklah sampai berdosa kalau tuan-tuan tak sengaja. Melainkan tuan-tuan sengaja, tuan-tuan nak lintas, memang ada orang tengah duduk sujud, tuan-tuan, kita tak boleh nak buat macam mana, melainkan kita terpaksa jalan di depan dia. Waktu tu tuan-tuan dimaafkan sebab waktu tu keadaan sesak. Tapi dia kata cuba jangan buat. Sebab apa? Sebab Mekah ini ialah tempat perhimpunan seluruh manusia, dan ramai di kalangan manusia dekat dalam tu ialah para waliullah yang kita tak tahu siapa. Nak faham tak? Tempat kita ni mungkin kita kenal ni, kalangan-kalangan kita ni, takkan dia ni wali Allah kot lah kan. Tengok ni dia satu macam apa ni, wali tu wali apa. Kita boleh kenal, tapi dalam tu tuan-tuan, wali Allah seluruh dunia, tempat yang dia sangat-sangat cita untuk dia pergi, dia di mana? Mekah, Madinah. Tuan-tuan faham tak ni? Maka di situ tak mustahil, dalam waktu tuan-tuan tengah buat ibadat tu, tuan-tuan akan berjumpa dengan wali-wali Allah yang tuan-tuan tak kenal siapa. Orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dalam tu, yang tuan-tuan tak kenal siapa. Wali-wali ni tuan-tuan, masalah dia bukan tunggu berdoa, lintas dalam hati dia, Allah dah makbul dah. Sampai satu tahap. Faham tak sekalian? Salli ala sayyidina Muhammad. Wali, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, bukan tunggu dia bangkat tangan berdoa, ya Allah bagi dia jadi macam ni. Tak. Kadang-kadang orang menyakiti kekasih Allah tu, Allah akan balas kepada orang tu. Nak faham tak ni? Sebab tu berhati-hati, subhanallah. Kena duduk jalan, kita duduk apa semua, tolak orang tu. Orang tu terkenal kita sikit, kita push orang tu tuan-tuan. Kita buat macam tu sebab bagaimanakah keadaannya yang kita tolak itu ialah orang yang sangat dikasihi oleh Allah yang kita tak tahu, kita tak kenal. Maka waktu tu tuan-tuan macam-macam boleh jadi dekat kita. Kena faham lah. Sebab tu berhati-hati waktu duduk Mekah ni. Dia ni tuan-tuan di kalangan waliullah, kawan ni, syekh ni, sangat dikasihi oleh Allah. Kemudian tuan-tuan, waktu tu ada kelompok daripada pemimpin pembesar ni tuan-tuan yang dikawal ni sampai tolak dia ke tepi, dia jatuh ke tepi.
Dan orang tu diangkat. Dia ni orang yang mulia, tapi dia merendahkan diri waktu dia duduk di dalam kawasan Masjidil Haram, tempat yang dimuliakan Allah. Maka waktu tu makhluk sepatutnya merendahkan diri di depan Allah. Tetapi dia di tempat yang sepatutnya mengangkat Allah, dia angkat diri dia. Dia muliakan diri dia. Tempat yang tak sepatutnya dia angkat diri orang tu, pembesar tu. Berapa lama selepas daripada tu, tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad, ulama ini terjumpa dia sedang minta sedekah. Tu yang pembesar tadi ni. Jumpa dia sedang minta sedekah. Dia kata, bukankah kamu dulu yang aku nampak di Mekah dulu, yang kamu ni dia apa semua ni dijaga sebagainya, orang yang sangat membesar, sangat besar dan dibesarkan. Dia kata, ya. Apa yang telah berlaku kepada kamu? Dia kata, Allah telah membalas sebab aku telah mengangkat diri aku di tempat yang tak sepatutnya aku angkat diri. Anda faham tak ni? Kita masih sombong. Tuan-tuan, masalli ala sayyidina Muhammad. Kata Ibnu Umar salli ala sayyidina Muhammad, Umar Al-Khattab berkata, tuan-tuan dengar elok perkataan Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar berkata, tuan-tuan, sesiapa yang tawaduk, dia merendah diri kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengangkat darjat dia. Siapa yang merendahkan diri kerana Allah, rendah diri dia, tuan-tuan, yang tak mau sombong. Dan tak ada apa sombong apa. Semua Allah bagi dekat kita. Allah boleh tarik anytime. Tuan-tuan boleh tengok orang yang sangat kaya, tuan-tuan, sekarang ni apa pun tak ada, tuan-tuan. Boleh tarik anytime, sombong. Faham tak sila? Masalah Muhammad. Orang yang merendahkan diri, tawaduk dia dengan Allah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan mengangkat darjatnya. Dia sangat hina di mata dirinya sendiri. Lalu subhanallah, namun dia sangat mulia di mata orang lain. Sesiapa yang menyombongkan dirinya pula, maka Allah akan terus merendahkannya sehingga dia menjadi sangat besar di matanya sendiri, namun sangat hina di mata orang lain. Bahkan dia lebih hina di sisi mereka daripada seekor khinzir atau anjing. Kata Abdullah, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang angkat diri dia, orang yang rendah diri dia kerana Allah, maka Allah akan angkat darjatnya, walaupun dia tengok diri dia sendiri macam orang yang sangat hina. Tapi orang yang mengangkat dirinya di depan manusia sehingga di mata dia sendiri dinampakkan kebesaran diri dia, tuan-tuan boleh tengok, tuan. Kita ni kadang-kadang sombong dia main. Kita naik kereta, kita lebih pada orang, kita rasa sombong dah. Sungguh, tuan-tuan, sungguh, tuan-tuan. Tuan-tuan tukar kereta baru, subhanallah, yang kereta tuan-tuan lebih besar pada orang, tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok orang waktu tu, dia akan automatik main dalam diri dia sifat sombong. Automatik dan dia main. Tuan-tuan sekalian, masalli ala sayyidina Muhammad. Macam mana? Rendah diri. Orang yang menyombongkan dirinya, maka Allah akan merendahkan dia. Dia sangat besar di mata dia sendiri, tetapi dia sangat hina di mata orang lain. Bahkan dia lebih hina di dalam masyarakat itu, lebih daripada seekor khindir atau anjing. Subhanallah, masalli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu cerita dia. Nah, sebab tu beringat elok, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia sambung lagi, dia kata apa? Takabur. Yang kedua, riya. Jaga ni. Riya ni apa, tuan-tuan? Riya ni nak tunjuk ibadat kat orang, tu riya. Kalau riya, perbuatan yang dia buat, dia nak orang tengok, tu riya. Dia buat satu benda, dia nak bagi orang, dia nak orang perhati, itu riya. Satu lagi nama sum'ah. Sum'ah ni dia nak bagi orang dengar pula. Dia buat seorang-seorang malam-malam, esok dia nak cerita ke orang apa dia buat. Itu nama sum'ah. Riya, dia masuk, dia buat ibadat, perelokkan ibadat di depan orang. Sebab tu ulama sebut, kalau tuan-tuan nak tengok ibadat kita yang betul-betul itu macam mana, itu ibadat waktu kita buat seorang-seorang. Itulah ibadat kita yang sebenar-benarnya. Ibadat kita di depan orang tak boleh pakai sebab selalu duduk berlakon. Faham tak? Rokok cantik, sujud cantik, tasbih cantik, subhanallah, subhanallah. Ni tadi. Faham tak? Tadi subhanallah punya cantik, ramai saya duduk dengar ni. Saya duduk kat belakang, saya tahu Imam tadi subhanallah, subhanallah, macam tu kan, dia punya melodi tadi. Dia kurang kan. Tuan-tuan pun kata itu tak? Kata tak? Subhanallah, subhanallah. Tadi zuhur tadi. Yang sembahyang seorang tadi. Buat betul tak? Buat tak? Buat tak mengaku dah. Tak buat. Subhanallah. Pasal apa? Ni depan orang. Takkan tak buat kot. Seorang-seorang tuan-tuan sekalian. Buat tak? Tak buat. Pasal apa? Tak ada siapa duk ajak, tak ada siapa duk tengok. Faham tak? Tu ibadat kita sebetul-betulnya. Yang ni boleh berlakon banyak.
Pasal orang-orang duk ada. Faham tak? Ni pakai cantik main-main malam ni masa imam. Tadi hari ni kerja, pakai baju kerja kat office tadi ni. Nu hari cuti. Yang sembahyang zuhur dekat rumah, yang sembahyang asar dekat rumah, pakai macam mana? Selain masak dia jangan. Faham? Pagoda. Apa hilanglah, tinggal goda je. Allahumma salli. Itu panggil riak. Tuan-tuan sekalian, musalli ala sayyidina Muhammad ni. Saya nak baca dekat tuan-tuan. Ada seorang. Namanya tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, Muhammad bin Aslam. Muhammad bin Aslam ni tuan-tuan, ataupun namanya yang dipanggil sebagai Al-Hafiz. Al-Hafiz ni pasal dia ni tuan-tuan orang yang menghafaz banyak hadis, meriwayatkan banyak hadis tuan-tuan. Dia seorang yang sangat hebat dalam ilmu hadis sampai mendapat gelaran Al-Hadis, Al-Hafiz. Nama dia Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Masalli ala sayyidina Muhammad. Bukan, namanya Muhammad bin Al-Aslam. Namanya, gelaran dia Abu Al-Hasan Al-Tusi. Itu gelaran dia. Abu Al-Hasan Al-Tusi gelaran dia. Hidup pada tahun abad ketiga Hijrah di kota Baghdad. Kota Baghdad. Seorang ulama muhaddis sampai mendapat gelaran dia Al-Hafiz, dan juga tuan-tuan dia merupakan digelar sebagai Syekhul Islam pada zaman dia. Tuan-tuan, salih asma Abu Al-Hasan ini tuan-tuan, dia ni kuat ibadat dia. Sangat kuat ibadat dia. Sangat kuat ibadat ni tuan nak cerita buat riak ni. Sangat kuat ibadat ni tuan-tuan, sampai sehingga kan subhanallah, apa saja ilmu yang dia belajar tu cepat-cepat dia nak buat amal. Walaupun hadis yang dia belajar tu hadis yang sangat lemah. Dia belajar hadis, tapi hadis tu sangat lemah. Walaupun sangat lemah, kalau dia terkait dengan amalan, maka cepat-cepat dia nak buat. Faham ni silap maksudnya? Macam kita lah ada mengaji. Waktu ni dia panggil adab. Kita dengan ilmu. Cara untuk kita lekat dengan ilmu ialah dengan bila kita dapat terus kita amal. Dapat turun amal, dapat turun amal. Itu tuan-tuan cara supaya kita lekat dengan amalan tersebut. Dia dapat saja nak amal sehingga terlalu banyak amal dia, dan dia selalu menangis pada waktu malam. Selalu menangis pada waktu malam. Dan bila dia buat amal, dia akan cari tempat yang tersembunyi daripada manusia, yang siapa pun tak tahu dia buat amal ni. Faham? Sampai dalam perkataan dia yang masyhur, dia sebut apa? Kalaulah aku boleh buat amal itu, yang malaikat yang duduk di kiri kanan aku ni pun tak nampak. Kalaulah aku boleh buat satu amal di tempat yang malaikat yang duduk di kiri kanan aku ni tak nampak, aku akan buat benda tu. Supaya aku apa ni? Sebab aku sangat takut dengan sifat riak. Faham? Kalau aku boleh cari tempat yang malaikat tak nampak, aku akan buat, dia kata. Sebab nak buang daripada sifat riak. Subhanallah, tuan-tuan, hebat orang ni. Dan setiap malam dalam riwayat cerita tuan-tuan, bagaimana salih ala sayyidina Muhammad, dia beribadat tak menangis ni sampai ke pagi. Menangis terlalu banyak sampai ke pagi tuan-tuan. Dan bila dia bangun pagi untuk dia buat urusan di luar, dia akan cepat-cepat basuh muka dia dan memakai celak-celak di mata dia, supaya orang tak tahu pun kata dia menangis sepanjang malam daripada ibadat dia pada waktu malam tu. Subhanallah, hebat orang ni tuan-tuan. Ini dia panggil orang yang menjemunyikan ibadat. Kita ni nak kena belajar buat macam tu. Faham? Tu dia panggil didik hati. Tuan-tuan nak bagi sedekah, biar kita seorang je yang tahu. Tuan-tuan nak puasa, biar kita seorang je tahu. Orang lain tak tahu pun tak apa. Nasilan. Sebab orang lain bukan boleh bagi sikit pahala pun kat kita. Kawan kita tak tahu kita puasa, dia boleh bagi pahala tak? Tak pun tuan-tuan sekalian. Habis sangat dipuji. Tu dia panggil syirik khafi. Tu syirik khafi. Syirik khafi, syirik. Syirik ni apa? Duakan Allah. Duakan Allah macam mana? Syirik tuan-tuan, kalau syirik jali ni menduakan Allah dengan sembahan lagi satu. Allah pun dia sembah, Tuhan ni pun dia sembah lagi. Allah pun dia percaya tok kor ni kena melalui tok kor ni untuk sampai kepada Allah. Itu dipanggil syirik jali. Syirik khafi, dia menyembah Allah juga, semayang. Pasal apa semayang ni? Ni sebab nak pahala daripada Allah. Itu betul dah. Pasal apa semayang ni? Sebab Allah perintah aku semayang. Allah nak bagi ganjaran pahala sebab aku nak masuk syurga Allah. Orang awam cakap macam tu. Faham tak ni? Orang peringkat tinggi-tinggi dia tak kata macam tu. Dia kata aku semayang ni sebab Allah suruh, sebab nak redha Allah. Kita semayang ni pasal apa? Pasal Allah janji syurga, pasal Allah janji pahala. Boleh tak lagu tu? Boleh, sebab yang janjikan kepada kita pahala ni siapa? Allah. Faham tak ni? Orang awam cakap macam tu. Tapi dalam masa yang sama, dia mengharapkan pujian daripada orang lain. Seorang puji, seorang kata dia bagus, seorang kata dia baik.
Daripada Allah pun dia nak, daripada manusia pun dia nak. Itu nama syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nak buang yang ni, orang lain bukan boleh bagi apa, tuan-tuan sekalian. Orang lain tak boleh bagi apa. 3 orang yang pergi berjumpa depan Allah. Kata nak masuk syurga. Orang pertama ni, pasal apa nak masuk syurga ni? Oh, subhanallah, saya belajar ilmu Quran. Saya bukan setakat mengajar, bukan setakat belajar Al-Quran, saya mengajar Al-Quran. Oh, hebat tuan-tuan. Orang yang belajar dan mengajar Al-Quran ni orang yang sangat mulia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik, paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang belajar Al-Quran dan orang yang mengajar Al-Quran. Hebat. Habis nak masuk syurga, masuk. Allah kata apa? Kadzabta, pembohong kamu ni. Pembohong. Sebab apa? Sebab dunia dulu kamu nak orang panggil kamu ni orang alim, nak kamu orang panggil kamu ni syekh, nak panggil orang kamu ni tok guru, nak panggil kamu ni orang yang baik, orang yang alim sebagainya. Kamu dah dapat dah pujian tu di dunia. Malaikat heret wajahnya, lempar dalam neraka. Allahu akbar, subhanallah. Faham tak? Tu riya. Mai orang kedua pula ni, pasal apa nak masuk syurga ni? Oh, aku sedekah. Orang yang banyak sedekah, habis semua sedekah. Habis semua daripada harta aku sedekah fi jalan Allah, fi sabilillah. Oh, subhanallah, nak masuk syurga. Ya, kadzabta, kata Allah, pembohong kamu. Pasal apa? Kamu nak dulu orang panggil kamu ni hartawan, yang dermawan, yang tak ketahuan. Mohon sekalian. Nak dapat gelaran-gelaran pujian-pujian, dah kamu dah dapat dah pujian tersebut waktu hidup di dunia. Malaikat seret wajahnya, lempar dalam neraka. Habis harta di dunia tuan-tuan sekalian, tapi pahala tak ada apa. Pasal apa? Riya. Mai pula orang ketiga lagi dahsyat. Yang tadi hilang harta aja, yang tadi setakat ilmu aja. Yang ni mati. Nyawa. Pasal apa dia nak masuk syurga? Aku berjihad fi sabilillah dengan nyawa-nyawa aku, mati dia. Tuan-tuan, berjihad fi sabilillah sehingga aku mati syahid di jalan Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu pembohong. Mati ni tuan-tuan, jangan main-main. Mati, kamu nak kamu ni dipanggil mujahidin, yang syahidin, yang syahid. Kamu nak orang panggil kamu ni orang-orang yang berperang, yang syahid di jalan Allah. Kamu nak poster-poster kamu dinaikkan, dah kamu dah dapat dah kelebihan-kelebihan tu waktu hidup di dunia. Sudah, malaikat seret wajah, lempar dalam neraka. Allahu akbar, subhanallah tuan-tuan. Takut tu dipanggil apa? Riak. Ibelah hati. Kita semayang tuan-tuan sekalian, berapa banyak semayang kita yang agaknya yang Allah tak terima, pasal berapa banyak yang kita nak tunjuk pada orang. Ni dalam cerita ni tuan-tuan, Musalli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dengar elok. Bagaimana Musalli ala Sayyidina Muhammad? Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan dalam kitabnya Musalli ala Sayyidina Muhammad, Syu'aib al-Iman. Dia kata apa tuan-tuan? Musalli ala Sayyidina Muhammad, ada seorang lelaki yang selalu riak dengan amalannya. Ada seorang lelaki yang selalu riak dengan amal ibadahnya. Setiap kali dia nak semayang, dia akan memakai wangi-wangian yang kuat. Dia abang kata dia ni bagus sangat tuan-tuan, dia pakai segak-segak nak pergi semayang ni. Pakai wangi-wangian yang sangat hebat, yang sangat kuat. Bahkan bila dia membaca surah-surah, dia akan meninggikan suara dia untuk membacakan surah-surah dia, dalam menunjukkan bahawa dia ni sangat pandai dalam bacaan Al-Quran dia. Sangat hebat dalam ibadah dia tuan-tuan. Musalli ala Sayyidina Muhammad. Maka katanya subhanallah, kata Imam Al-Baihaqi, namun setiap kali dia berjumpa dengan manusia, semuanya akan mencaci maki dan mengeji dia, membenci dia. Dia sembahyang hebat, tunjuk bagus tuan-tuan sekalian, yang macam kita duk buat. Ni cerita kita ni. Apa dalil dia? Dalil dia, kita seorang-seorang kita tak buat macam mana kita main masjid. Tu dalil dia. Dalil yang kita buat ibadat ni tuan-tuan, nak tunjuk dekat orang yang ada kaitannya dengan orang lain, ialah apabila kita buat seorang-seorang tak sama macam kita buat waktu kita duduk ramai-ramai. Pakaian kita tak sama. Tidak kan? Salih Muhammad. Pun tak anggur lah, orang tak mengaku lah. Sungguh tak ni? Sungguh. Tu dalil dia yang menunjukkan bahawa kita buat ibadat berbeza waktu kita ramai-ramai dengan kita seorang-seorang. Faham? Salih Muhammad. Dia ni sama. Waktu dia subhanallah nak pergi buat ibadat tuan-tuan, pakai wangi-wangi supaya apa? Nak tunjuk kata dia ni bagus, dia baik. Waktu dia baca Quran, dia baca mendayu-dayu, tinggikan suara dia supaya orang semua dengar dan orang kata hebat bacaan-bacaan dia. Tetapi apabila dia duduk depan manusia, orang semua akan membenci dan mencaci dia. Lalu sampai ke satu tahap, kata Imam Al-Baihaqi, dia mendapat hidayah. Lalu waktu itu dia mula menyembunyikan ibadahnya. Sejak saat itu, setiap kali dia berjumpa dengan manusia, manusia lain akan memuji dan mendoakannya. Bila dia sembunyikan ibadat-ibadat dia tuan-tuan, waktu tu subhanallah, barulah Allah buka balik kasih sayang orang kepada dia, dan orang akan berdoa kepadanya subhanallah. Faham tak? Salli ala Sayyidina tuan-tuan.
Antara yang kuat menyembunyikan ibadat ni seorang lagi, tuan-tuan, nama dia salli ala sayyidina Muhammad, Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik bin Anas radhiyallahu Imam Malik bin Anas rahimahullah taala ni orang yang sangat kuat dengan ibadat yang sembunyi. Sehingga anak murid dia kata apa, tuan-tuan, anak murid dia bernama Abdullah bin Maslamah, dia kata apa, sesungguhnya saya melihat Allah SWT mengangkat darjatnya Imam Malik rahimahullah taala ni. Tuan-tuan, sesungguhnya saya melihat Allah tidak mengangkat darjat Imam Malik rahimahullah taala ni melainkan disebabkan oleh rahsia ataupun sarirah, hubungan di antaranya dengan Allah SWT. Amalan dia buat tu dengan Allah je, sembunyi, orang tak tahu apa dia buat. Imam Malik, Allah mengangkat nama dia, mengangkat darjat dia sebab benda-benda yang dia buat tu. Sampai kata Imam Malik yang masyhur perkataan yang tuan-tuan boleh tulis dan tuan-tuan kena ingat elok-elok ni, subhanallah. Imam Malik kata apa, tuan-tuan? Imam Malik kata apa? Siapa yang ingin dibukakan pintu hati dia, buka pintu hati, tuan-tuan mengaji ilmu, mudah masuk, mudah faham. Faham? Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ingin dibuka pintu hati dia, siapa pula musalli ala sayyidina Muhammad yang ingin diselamatkan daripada sakitnya sakaratul maut. Siapa yang nak supaya dia terselamat daripada sakitnya sakaratul maut. Siapa pula kata dia yang nak diselamatkan daripada kengeriannya hari kiamat, maka hendaklah ibadatnya yang dalam sembunyi lebih banyak daripada ibadatnya yang dilihat. Kalau nak hati, pintu hati ni Allah buka, nak dia selamat daripada sakitnya sakaratul maut, nak supaya dia selamat daripada musalli ala sayyidina Muhammad, kengerian di padang mahsyar di hari kiamat, maka hendaklah dia sembahyang ataupun ibadat yang bersembunyi itu lebih banyak daripada ibadatnya di depan orang. Terfaham tak? Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, antara benda yang kita kena ingat, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Syekh kita tadi yang Abu Nuaim tadi, tuan-tuan, Al-Baghdadi tadi ni, tuan-tuan tahu apa yang berlaku padanya apabila dia sangat menyembunyikan ibadatnya? Yang pertamanya, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad, waktu dia hidup ni, seluruh penduduk Baghdad itu sangat mencintai dia. Bila kita ni, tuan-tuan, boleh bangun ibadat malam-malam sembunyi-sembunyi seorang-seorang, itu tanda kita cinta ke Allah. Tuan-tuan perasan bila kita cinta pada orang seseorang ni, tuan-tuan, kita selalu nak bersendirian dengan dia. Tidak? Bawa-bawa kahwin tu, waktu tu cinta tengah kemuncak. Faham tak? Selalu nak pergi mana? Pergi honeymoon. Awak honeymoon bawa mak ayah pak sekali kan? Beranak apa semua, adik-beradik semua tu kan panggil honeymoon. Tu panggil family day. Oh, waktu tuan-tuan sayang-sayang, cinta-cinta tu, nak bersendirian dengan kekasih hati kita tu, subhanallah. Orang yang mencintai Allah, maka apa yang berlaku, tuan-tuan, musalli ala sayyidina Muhammad, maka Allah akan mencintai dia. Dia zahirkan kecintaan dia tu macam mana dia mencintai seseorang yang lain, dengan dia selalu nak bersendiri-sendiri dengan dia tu. Orang yang mencintai Allah, dia selalu mengambil masa untuk bersendiri-sendiri dengan Allah SWT. Tu tanda bahawa orang tu mencintai Allah. Faham? Dan apabila seseorang itu mencintai Allah, maka Allah takkan mensia-siakan cinta dia. Allah akan mencintai dia semula. Itu kata masalih ala ulama, tuan-tuan, masalih ala sayyidina Muhammad, jika Allah telah mencintai seseorang itu, maka Allah akan membuat semua makhluknya mencintai orang tu. Dalam riwayat, tuan-tuan, seperti Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah sebut, jika Allah telah mencintai seseorang hamba, Jibril akan menyeru di langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu seluruh penghuni langit segera mencintainya. Kemudian diletakkan masalih ala syamat baginya penerimaan qabul di atas bumi. Bila Allah SWT mula mencintai seseorang tu, maka malaikat Jibril akan berseru di atas langit, wahai makhluk Allah, wahai penduduk langit sekalian, cintalah kepada orang ini, sebab orang ini dicintai oleh Allah SWT. Maka penduduk langit seluruhnya semua akan mencintai dia. Tuan-tuan sekalian, masalih ala syamat. Faham? Kemudian, tuan-tuan, yang keduanya yang berlaku kepada Syekh kita tadi, tuan-tuan, masalih ala syamat Abu Nuaim tadi, apa dia?
Musalli Ahmad kepada Abu Al-Hasan At-Tusi tadi ni, apa yang berlaku pada hari kematiannya tuan-tuan, ratusan ribu manusia, dalam kitab menyebutkan bahkan jutaan manusia keluar beramai-ramai untuk mengiringi jenazah dia. Tuan-tuan, Allah dah zahir dah kecintaan Allah waktu dia meninggal, tuan-tuan. Tu cerita dia orang yang menyembunyikan ibadat. Satu benda yang kita boleh cuba buat, kita nak buat tuan-tuan sekalian susah. Nak sembunyi ibadat ni susah pasal hati kita kotor. Tu cerita dia. Pasal apa kita tak boleh nak buat? Duk cerita tadi tuan-tuan, riak, takabur. Takabur ada dengan kita. Tuan-tuan tak sedar sembang kan? Dia kan? Tak payah duk kata dak lah tuan-tuan. Memang takabur tu duduk dengan kita. Besar diri, rasa bangga diri. Memang sentiasa ada dengan kita. Tuan-tuan tengok rumah kita. Tuan-tuan tengok rumah orang. Tuan-tuan lalu, tuan-tuan tengok rumah orang kecil. Tuan-tuan tengok rumah orang besar. Rumah kita besar. Kita akan berasa bangga dengan apa yang kita ada. Tu takabur nama dia. Sifat yang tercela. Kita naik kereta besar, memang itu kereta yang kita ada, tuan-tuan sekalian. Kita mampu untuk beli waktu tu, tuan-tuan sekalian. Tak salah nak pakai kereta besar sebab tuan-tuan mampu. Yang salahnya bila timbul dalam hati kita rasa besar diri dengan kita duk buat kereta besar tu berbanding dengan kereta orang buat kereta kecil. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Ahmad. Orang yang tak ada rasa takabur, tuan-tuan, dia ambil qanaah. Lawan. Qanaah apa? Dia rasa cukup. Allah bagi aku lebih-lebih. Masya Allah, aku sangat bersyukur dengan apa yang aku ada. Dan dia memuliakan orang yang rendah lebih daripada dia. Kita sentiasa dalam kerja kita, dalam pejabat kita, dalam tempat urusan apa sahaja yang kita buat, selalu sering saja timbul rasa takabur dalam hati kita. Apa punca takabur ni? Punca hati kotor, punca qalbu kotor. Faham tak sekalian? Kemudian riak, Masya Allah Rabbi, nak tunjuk semua ibadat yang kita buat, nak tunjuk semua amalan. Itu memang dah ada dengan kita dah. Dah bagi dah contoh tadi ni. Sembahyang kita seorang-seorang, sembahyang kita ramai-ramai lain. Sembahyang kita, ibadat kita waktu duduk seorang-seorang macam lain, waktu kita duduk ramai-ramai lain. Itu contoh di antara contoh yang paling ketara yang ada dengan kita, yang menunjukkan bahawa kita ada satu benda yang sangat dibenci oleh Allah yang nama dia riak. Faham? Mau tak mau sebelum mati, tuan-tuan, nak kena buang benda-benda ni semua supaya amal kita diterima. Mau tak mau nak kena pastikan benda mazmumuh ni keluar daripada hati kita. Nak keluar daripada hati, inilah tuan-tuan kita mengaji kitab ni yang namanya ilmu tasawuf. Ni nak mengaji ni macam mana nak cuci ni, tuan-tuan sekalian, masalah ala Sayyidina Muhammad, daripada sifat yang pertama takabur dan riak, dan akan menghiasi dengannya segala kelakuan yang terpuji seperti sabar. Faham? Oh, ni payah tuan-tuan. Sabar ni tuan-tuan sebut senang ya, sabar. Kalau bahasa Arab 3 huruf ya, sabar, sabar. Nah. Kalau bahasa Melayu 5 huruf, S-A-B-A-R. Tapi nak buat Allah saja yang tahu. Sebab tu orang yang sabar, orang yang sangat diangkat oleh Allah. Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Habis sebut salih ala Sayyidina Muhammad. Seseorang itu akan dikurniakan Allah, seorang itu dijamin syurga di hujung syurga. Seorang itu dijamin istana di hujung syurga. Seseorang itu akan dijamin istana di hujung syurga. Kepada siapa? Kepada orang yang mengelak daripada bertengkar walaupun dia betul. Tu cerita apa tu? Sabar. Faham tak? Orang fitnah, orang kata, orang buat macam-macam, tuan-tuan. Sabar. Sabar ni Allah bina satu istana dekat dalam syurga. Allah. Susah. Memang susah. Tambah-tambah kalau kita betul. Kalau kita tak betul pun kita marah, orang kata kat kita. Tambah-tambah kalau kita betul dan dia kata tu salah, lagi marah. Tuan-tuan buat macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW duduk sebelah dia. Orang main kata macam-macam kat Sayyidina Abu Bakar. Keji dia. Benda-benda yang tak buat. Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan sebaik-baik manusia. Faham tak? Kita orang Melayu cakap itu, baik tak ada orang lah. Baik tak ada orang lah. Paling baik sangat lah. Orang yang duduk rapat dengan Nabi SAW, akhlak sangat baik. Apa yang Nabi buat, dia nak buat belakang. Sampai bila wafat Nabi SAW, dia tanya Aisyah, wahai Aisyah, wahai anakku, ada tak benda yang aku buat ni? Apa benda yang aku buat ni yang Nabi buat yang aku tak buat lagi? Sampai macam tu punya Sayyidina Abu Bakar. Sedekah dia segenggam, tuan-tuan. Ambil sedekah seluruh manusia ni, takkan timbang sedekah dia segenggam, tuan-tuan. Abang kata ikhlas Sayyidina Abu Bakar ni. Itu pun orang keji, orang maki macam-macam. Faham je? Kita ni Allahumma salli ala Muhammad. Bukan Sayyidina Abu Bakar. Faham tak? Apa ni cendol bakar. Dia cendol bakar. Kita tahu cendol bakar mana? Kita punya nak pergi makan, rupanya nama dia bakar. Bukan cendol tu bakar. Dia ingat dia bakar cendol tu. Rupanya tuan tu nama bakar. Allahu Akbar. Waktu orang caci maki keji dia, tuan-tuan, dia tunduk, dia tak kata apa. Rasulullah pun duduk tepi dia. Rasulullah pun tak kata apa. Tiba-tiba, tuan-tuan, benda yang dia kata tak betul. Dia cuma bangun nak pertahan diri dia, cuma bangkit nak.
jamaah yang cakap tak betul. Nak kata macam tu ya? Rasulullah lalu bangun dan Rasulullah berlalu. Dia tengok Rasulullah berlalu, dia panggil Rasulullah, dia pergi kat Rasulullah. Kenapa tadi waktu orang tu maki hamun saya, Rasulullah duduk saja diam, tak kata apa, dan Rasulullah tak bangun. Tapi bila saya bangun nak pertahan dia, Rasulullah dah pergi. Dia kata apa? Tadi malaikat ramai duduk sekeliling kamu semua, tuan-tuan. Apa yang dicaci oleh orang tu dia caci balik. Apa yang dikeji waktu malaikat tu keji balik. Maka waktu kamu bangun saya mempertahan diri kamu, maka malaikat tu semua pergi dah. Dan aku pun pergi, kata. Subhanallah. Anda faham tak? Allah. Nabi pesan dekat kita, kalau fitnah tu muncul, waktu fitnah tu main, fitnah dia ujian. Faham? Ujian ni macam-macam bentuk lah. Orang kata orang keji, orang fitnah. Ataupun ada ujian-ujian yang main, masalah semat, terutamanya yang berkait dengan perkataan-perkataan manusia yang lain. Bila ujian, bila fitnah itu sampai, bila fitnah itu mula sampai, Nabi suruh kita duduk diam. Jangan respon, duduk diam. Nabi suruh duduk diam. Pasal apa? Pasal apa Nabi suruh duduk diam? Nabi kata apa? Nanti fitnah tu akan reda. Kalau kita terus respon, apa akan jadi? Orang tu akan fight. Orang yang kata kat kita tu, dia akan pertahan hujah dia. Kita pun akan pertahan hujah kita. Dia akan pertahan hujah dan kita. Akhirnya apa jadi? Akhirnya itu akan merebak, tak berhenti-berhenti. Dah faham tak? Sedang bersalih ala Sayyidina Muhammad. Nabi sambunglah hadis tu tentang riwayat tu. Nabi sebut macam mana sekalian? Salih ala Sayyidina Muhammad. Sebab nanti kebenaran dia akan muncul. Tuan-tuan sabar ya. Kebenaran tu akan muncul satu hari. Waktu murabi kita kena fitnah itu, Ustaz Zaidul kena fitnah itu, tuan-tuan. Salih ala Sayyidina Muhammad. Yang orang yang apa? Yang duduk, nak cerita guna lah. Yang video Ustaz Zaidul tu, yang video kata duduk duduk zina tu kan. Video tu lah yang hari tu sekali ni. Maka tu ramailah pekat-pekat semua nak pergi suruh dia buat report polis apa. Dia kata diam, jangan kata apa, semua diam ya. Dia bagi arahan semua grup-grup apa semua, jangan respon apa-apa, jangan shoot apa-apa, jangan tulis apa-apa dalam Facebook. Diam sudah. Tuan-tuan, menyebabkan apa? Benda tu naik sekejap je, kemudian turun senyap sampai lah ni tak bangkit dah. Apa jadi kalau dia respon waktu tu? Maka benda tu akan panjang lagi, tak habis lagi. Itu cerita dia, tuan-tuan, adab yang diajar oleh Rasulullah SAW. Bila mai satu ujian, sabar. Orang yang sabar ni, tuan-tuan, Allah akan bina dekat dia istana satu di hujung syurga. Yang kedua, Allah akan bina satu istana kepadanya, tuan-tuan, di tengah syurga. Siapa pula ni? Di tengah syurga ni ialah kepada orang yang mengelakkan daripada berbohong walaupun suka-suka, walaupun juk-juk bohong-bohong. Faham? Ni kerja kita duk buat selalu dalam WhatsApp. Subhanallah, merapulah WhatsApp tu. WhatsApp tajuk surau Aman Putra, tapi merepek banyak kat dalam tu. Bukan sinilah Aman Putra Afrika Selatan tu. Mana saya tahu siapa duduk lagu tu. Dan sekalian salih ala Sayyidina Muhammad. Dia bohong, dia suka bohong walaupun merepek dan Nabi tak bagi. Bahkan Nabi janji orang-orang yang boleh tahan sabar daripada perangai macam ni, Allah bagi dia istana syurga. Tuan-tuan sekalian, berapa banyak benda kita duk merepek dalam WhatsApp kita sungguh. Tulis betul semua. Jemputan kahwin, jemputan walimatul urus. Tuan-tuan dijemput kepada untuk perkahwinan kedua saya. Kita macam, oi, dahsyat dia ni. Kan tuan-tuan dijemput perkahwinan kedua saya di hotel ini apa semua, jamuan disediakan belah daripada tarikh ni tarikh semua. Kita kata, oi, dahsyat kawan ni. Kan? Semua dijemput hadir apa sebagainya. Kemudian di bawah tu tuan-tuan kita pun semangat apa, bawah tu dia kata apa? Ini adalah contoh jemputan WhatsApp. Maya belah kita bengah sungguh dia kata. Dia boleh duk merepek tu kata bohong tu kan. Saya bohong lah tu. Bohong lah tu duk merepek, faham tak? Dan berapa ramai orang duk merepek lepas tu. Maki hamu dia lah, apa kata hang celaka sungguh lah, apa terakal lah, bla bla bla. Tuan-tuan sekalian, nak setengah jam tu cerita bab tu je. Tidak? Kalau setengah jam tu pergi sembahyang duha 2 rakaat, lepas dah lagi? Lepas dah, tuan-tuan sekalian. Kalau zikir istighfar 100 kali, lepas dah. Lepas dah berapa banyak benda yang kita ingat pada Allah yang kita buang saja. Sebab apa? Sebab merepek kita tu. Kalau siapa boleh sabar benda-benda yang lagu ni, dia dapat satu benda, tuan-tuan, dia fikir apa, dia hantar tu semua boleh bagi kesan kepada orang lain. Kalau duk merepek dengan kawan ni yang dapat pula, kawan tu yang dapat pula, dia akan share pergi pada orang lain, pergi pada orang lain, tuan-tuan. Berapa banyak orang akan sia-sia masa disebabkan kita yang forward mula-mula tu. Maka kalau dia fikir, dia tak forward, orang ni, tuan-tuan, yang sabar ni, tuan-tuan, Allah akan bagi pada dia satu istana di tengah syurga. Allahumma. Ada seorang lagi kata Nabi SAW akan diberi istana di puncak syurga, di atas pada syurga yang paling atas. Siapa ni? Orang yang akhlaknya baik.
jaga akhlak dia, adab dia dengan manusia, orang ni subhanallah akan dikurniakan kepadanya tentang syurga yang paling atas. Seperti sabar dan merendah diri kerana beberapa perkara. Yang pertamanya kerana firman Allah Ta'ala. Kita berhenti kat situ. Tuan-tuan, berhenti. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk dalam masalah Ahmad. Sebab-sebab kenapa kita kena jaga hati. Sebab kenapa kita kena jaga yang sebut sebagai qalbu ni, ataupun jantung ini yang Allah bagi dekat kita ni tuan-tuan sekalian. Ada 5 sebab, insya-Allah kita akan bincang pada pertemuan kita yang akan datang. Cukup sekadar tu, tuan-tuan tanda elok-elok. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى. Tuan-tuan yang berhajat kepada wakaf, kita buka tabung wakaf dekat belakang tu, insya-Allah untuk pembangunan, pengurusan dan pembiayaan pelajar. Tahun ni tahun kritikal sikit. Kita dah, ekonomi kita drop dan nampaknya kesan sangat banyaklah. Utamanya dari segi kos untuk manage budak-budak tu meningkat sangat tinggi tuan-tuan. Salih Ahmad. Kami pun terpaksa naik yuran sikit, naik RM50 daripada RM250 kepada RM300. Tu pun tak cukup. Seorang budak dia jatuh kat RM600 kat RM800 seorang. Kemudian tuan-tuan sampai ada di kalangan pelajar yang terpaksa nak kena buat keluar anak dia daripada sekolah sebab memang tak mampu. Ramai yang dah berhenti kerja, yang tak ada kerja. Kita kata sabar, tak payah berhentilah, masuklah kerja. Kami ikhtiar carilah duit-duit kat mana supaya budak dia tetap. Sebab dah hafal dah 20 juzuk. Dah hafal 15 juzuk tapi dah tak mampu nak buat macam mana nak bayar iuran. Saya kata masuk mai tak payah berhenti. Terus je. Nanti saya ikhtiar carilah. Tuan-tuan ni dia keluar-keluar ni duk minta-minta macam tu lah. Tuan-tuan bukat bagilah seorang sikit supaya budak tu boleh mengaji. Dan macam mana sungguh tuan-tuan, berapa ramai yang dah hafal Quran yang terpaksa keluar pergi sekolah biasa sebab memang tak mampu lah ni, keadaan dia cukup teruk. Jadi untuk selamatkan budak-budak yang macam ni, tuan-tuan bagilah wakaf seorang sikit yang untuk pengurusan, pembangunan sikit-sikit untuk repair sebagainya. Kita guna duit inilah. Yang pembangunan khusus untuk projek yang kita buat tu saya tak minta kat sini hari ni sebab nak tumpu untuk pengurusan budak-budak ni, keadaan kritikal sikit lah. Dan masalah ala selamat tuan-tuan, masjid kita pun dah nak siap dah, macam ni lah lebih kurang. Tinggal tu pasang bumbung je. Yang tu insya-Allah dalam bulan depan boleh siap lah kot. Yang tu lain tu, yang tu kutipan wakaf untuk pembangunan tu lain. Yang ni kutipan wakaf ni untuk pengurusan dan pembiayaan pelajar. InsyaAllah tuan-tuan boleh bagi seorang sikit. Nilai dia mungkin RM50 satu lot wakaf tu. InsyaAllah itu sangat-sangat bermakna kepada kami dan untuk Allah Subhanahu wa taala.